Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rusdi. Fokus berita, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Wan Lizos Man Wan Omar di Astana Negeri Sarawak di Kuching pada Rabu. Ini merupakan kunjungan sulung Datuk Seri Dr. Wan Lizos Man terhadap Tun Dr. Wan Junaidi setelah beliau dilantik sebagai TYT Sarawak. Dalam pada itu, kunjungan hormat tersebut bermula pada jam 12.30 tengah hari dan mengambil masa kira-kira 45 minit. Tun Dr. Wan Junaidi, 78 tahun, dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 berkuat kuasa 26 Januari lepas setelah menerima watikah pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Sebelum ini, beliau mempunyai pengalaman luas sebagai anggota polis dan juga peguam selain menceburi bidang politik dengan memikul pelbagai tanggungjawab termasuk beberapa portfolio menteri dalam Kabinet Kerajaan Persekutuan. Tun Dr. Wan Junaidi turut pernah dilantik sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat dari tahun 2008 hingga 2013 serta Speaker Dewan Negara dari 19 Jun 2023 hingga 19 Januari 2024. Di Sibu pula, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang meneruskan kunjungan rumah terbuka sempena perayaan Tahun Baru Cina TBC 2024 dengan menziarahi kediaman Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Ming T pada Rabu. Ketibaan Premier Sarawak pada jam 10 pagi telah disambut oleh Datuk Michael Tiang serta ahli keluarga. Turut serta dalam kunjungan tersebut ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Joseph Chen Jin Ek serta tetamu jemputan lain. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari bersama tetamu kehormat lain telah menyempurnakan simbolik menggaul Yisang sebagai tanda kesejahteraan dan menyambut tuah. Sambutan TBC di Sibu kali ini terus meriah dengan masyarakat pelbagai latar belakang kelihatan meraikan bersama dalam suasana bersatu padu dan harmoni. Laporan seterusnya, industri tradisional di negeri ini akan terus diperkasa melalui usaha dan pendekatan strategik oleh Kerajaan Sarawak dalam membuka bidang pertumbuhan baru yang sedang rancak dilaksanakan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata, Sarawak berhasrat untuk terus memperkasakan bidang ekonomi di mana masyarakatnya dapat berkembang maju sekaligus membolehkan semua pihak menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran mampan yang dipacu oleh data dan inovasi. We will intensify growth in a high-value downstream activities for both resource and non-resource based industries towards a more circular economy model. Hence, we seek global strategic partnership to develop and commercialize technology-driven products and solutions. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam EU Malaysia Business Day 2024 yang berlangsung di Muzium Budaya Borneo, Kuching pada Rabu. Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak itu memberitahu kerajaan sekarang giat berusaha bagi mewujudkan hubungan yang lebih kukuh antara Sarawak dan Kesatuan Eropah EU dalam mewujudkan peluang pelaburan baharu. Today's gathering presents an invaluable opportunity for us to engage in a meaningful dialogue and exchange innovative ideas, partnerships, and explore new investment opportunities in various sectors of economy that include the social economy. Ladies and gentlemen, we seek to establish stronger connection
between Sarawak and Europe. I hope this event will serve as a venue for forming new networks and forging new paths which yield fruitful outcomes towards inclusive economic growth. Untuk rekod, jumlah nilai perdagangan antara Sarawak dan Eropah mencecah 10.8 bilion ringgit pada tahun 2022, melibatkan ekspor berjumlah 8.7 bilion ringgit, terutamanya ekspor alloy ferroaluminium, manakala nilai import pula berjumlah 2.1 bilion ringgit bagi barangan peralatan pemanasan, penyejukan dan alat ganti. Paparan berikutnya, faktor umur bukan penghalang bagi semua untuk terus aktif dalam apa jua urusan harian, termasuklah bidang sukan. Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, rakyat perlu sentiasa aktif agar dapat mengekalkan kecergasan serta menjaga kesihatan tanpa mengira umur, sama ada golongan belia, dewasa maupun di peringkat veteran. Oleh itu, beliau menyuruh penduduk di kawasan parlimennya untuk sentiasa aktif dalam apa jua yang dilakukan, termasuk menyertai pertandingan sukan. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa perlawanan akhir pertandingan bola sepak veteran P206 Tanjung Manis di Belawai pada Isnin. Tambah Insinyur Yusof, pertandingan ini diadakan bagi memastikan golongan veteran terus aktif bersukan selain menarik minat golongan belia untuk terlibat sama dalam aktiviti sebegini. Selain itu, ia juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara rakyat tanpa mengira umur bangsa maupun agama. Keperkembangan selanjutnya, penganjuran kejohanan sepak takraw gabungan kawasan rukun tetangga KRT, Muara Bunut dan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak sebekas Cawangan Meradong telah mendapat sambutan menggalakkan. Ia disertai oleh 16 pasukan dari Sarike, Pakat, Julau, Sibu dan Bintango, di mana kejohanan tersebut dirasmikan oleh Adun Bintango, Datuk Ding Kuang Hing di Padang Futsal Muara Bunut Bintango baru-baru ini. Dalam ucapannya, Datuk Ding mengucapkan tahniah kepada pihak pengelola kerana berjaya menganjurkan kejohanan yang melibatkan golongan belia di daerah Meradong. Ujarnya, ia juga merupakan salah satu cara agar belia tidak mudah terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat ketika cuti sekolah. Bagi menyemarakkan lagi pertandingan tersebut, 8 pasukan yang berjaya memasuki suku akhir akan disalurkan RM100 setiap pasukan, manakala 8 pasukan yang tidak berjaya pula disalurkan RM50 setiap pasukan. Selain itu, katanya semakin banyak program dan aktiviti dilaksanakan melalui seberkas Cawangan Meradong bersama belia di daerah itu tahun ini. Pada majlis tersebut, Datuk Ding turut menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP kepada Rumah Panjang James Berandah yang terjejas akibat kebakaran pada 6 Oktober tahun lepas. Beliau turut menyalurkan sumbangan kepada KRT Muara Bunut bernilai RM2,000 untuk menjalankan aktiviti tahunan. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Buletin edisi malam ini diakhiri dengan sorotan program EU Malaysia Business Day 2024 yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan di Muzium Budaya Borneo Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.